Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dia kata jar majrur. Jar ni huruf ya. Jar ni majrur. Jar ni majrur pula. Jar ni huruf. Ya, kita dalam Al-Quran kita akan ada satu tajuk, tajuknya semua huruf-huruf jar. Kita sebut huruf, kita tak sebut kalimah, kita sebut huruf. Kenapa kita tak sebut kalimah? Kerana huruf jar ni maksudnya tidak sempurna. Ya, bila kita sebut harfu jarrin, dia tidak boleh memberi satu kalimah yang jelas. Contoh, kalau saya sebut ala, saya sebut aja ala. Ala tu adalah harfu jarrin. Ya, apa makna ala? Ala memberi maksud atas, di atas, di atas. Ayat itu tergantung. Ayat tidak jelas. Maka dengan sebab itu disebut dia huruf. Tapi kalau saya kata al-kitabu, itu adalah kalimah. Kalimah yang datangnya dalam bentuk isim ma'rifah. Ya, kalau disebut al-kitabu, kita terus faham buku ini. Macam tu. Tapi kalau saya sebut huruf, ya, contoh ni ka memberi maksud seperti. Saya sebut je ka. Lepas tu saya tak sambung, saya diam. Jadi kalimah tu tidak dia tak ada disebut kalimah, dia sebut huruf. Ya, jadi bila saya sebut ka seperti apa? Maka dengan sebab itu dia tidak disebut kalimah. Dia disebut dengan apa? Huruf. Harfun. Dalam bahasa Arab disebut harfun. Harfun. Ya. Jadi itulah biasanya huruf dengan kalimah. Kalimah walau satu kalimah, ya, kalimah isim, kalimah fi'il. Kalau kita sebut kalimah fi'il, saya sebut satu kalimah fi'il. Contoh sekarang ni saya sebut nadrusu. Saya sebut nadrusu. Nadrusu tu memberi makna yang jelas. Apa makna nadrusu? Dia adalah kalimah. Kalimah dipecah kepada dua. Satu kalimah dalam bentuk isim, satu kalimah dalam bentuk fi'il. Kalau saya sebut kalimah dalam bentuk isim, ianya adalah kata nama. Kalau saya sebut kalimah dalam bentuk fi'il, dia memberi maksud kata kerja. Tapi kalau saya sebut huruf, ya, dia adalah huruf yang tidak boleh menjelaskan maksud yang sempurna. Faham ke tak? Boleh faham tak saya nak bagi tahu kalimah dengan huruf ada perbezaan? Faham ke tak? Macam tak ada respon. Ulang Ustazah. Ulang boleh Ustazah. Bunyi kan kita tak reti. Puasa kot tu je. Faham. Ulang Ustazah. Ulang sikit. Okay. Kita belajar dalam Al-Quran, saya semua rujuk kepada Al-Quran ya. Saya bukan nak bawa rujuk kepada percakapan biasa-biasa tak. Tapi kita nak percakapan yang disebut kalamullah. Ya. Percakapan kalamullah iaitu Al-Quran. Jadi dalam Al-Quran itu ada datang dalam bentuk kalimah. Ada datang dalam bentuk huruf. Dulu kita baru je belajar harfun terbagi kepada dua. Ingat lagi ke dah lupa? Ingat tak? Huruf ma'ani dengan satu haraf tu harfun tu artinya huruf hijaiyah. Hijaiyah daripada alif, ba, ta, sa, jim, ha, kha ila akhir ya. Ya. Biduni harkat. Maksudnya dia belum dibariskan. Belum dibaris. Huruf itu kita sebut huruf hijaiyah sebab dia belum dapat diberi makna. Dan satu lagi huruf yang disebut huruf bimakna. Huruf dengan memberi makna. Ya. Beri maksud. Contoh, kita tengok ka ni satu huruf. Ni nampak ka ni satu huruf. Ni nampak tak? Kalau saya sebut kaf biduni harkat, saya sebut kaf. Kaf itu tidak ada makna. Ya, ada makna tapi hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mengetahui makna sebenarnya. Tapi bila huruf kaf saya letakkan baris. Ya, lalu kaf itu memberi maksud dibaca dengan bunyi ka. Maka ka ini ada makna. Dan ka ini termasuk di dalam huruf yang memberi makna.
Bila huruf kaf yang diletakkan baris, kita sebut ka, maka ka ni ada Saya buat tali besar bila apa? ka ni ada makna. Kerana ka ni dah termasuk salah satu daripada harfu jarrin. Ya, termasuk daripada salah satu huruf apa? Huruf jar. Ya, harfu jarrin. Li, kalau saya sebut lam tak ada makna. Ada makna di sisi Allah. Tapi untuk kita, lam biduni harkat, kita sebut lam sajalah. Tapi bila lam ni diletakkan baris bawah, lam kasrah, dia telah memberi makna. Lalu bila dia ada makna, kita sebut harfu jarrin. Sekarang faham tak? Faham. Faham. Okey, contoh lagi. Ba. Huruf ba, kalau biduni harkat tanpa baris, dia tidak bermakna. Ba lah. Ya. Tetapi ba yang diletakkan dengan baris kasrah, baris bawah, ba ini sangat jelas ada makna khususiah. Ya. Dan ba ini bila dibariskan dengan disebut bi, bi ini disebut dalam kumpulan harfu jarrin. Dia tidak disebut kalimah. Ya, dia tidak disebut kalimah. Okey. Ka, li, bi. Dia termasuk dalam golongan harfu jarrin. Kenapa kita sebut harfu jarrin? Kita tak sebut dia kalimah. Kita sebut dia huruf. Kerana bila kita sebut ka, li, bi, dia punya makna. Tapi maknanya tidak jelas untuk difahami. Saya cakap ka, seperti, lepas tu saya tak sambung. Adakah awak boleh faham? Mereka faham? Maknanya jelas ke tidak? Tak jelas. Samalah saya cakap li, lepas tu saya diam. Tak Gantung. sambung. Tergantung. Tapi Tuan Haji jangan buat gantung tak bertali ya. Gantung tu tak apa. Okay. Tapi bila saya kata lillahi ta'ala, jelas tak? Jelas. Tu sebab dia disebut huruf. Bi. Dengan apa? Tapi kalau saya sebut Bismillahirrahmanirrahim. Jelas ke tak jelas? Jelas. Itulah sebab dia tidak disebut dengan kalimah. Disebut dengan huruf. Kalau saya sebut satu kalimah. Satu kalimah. Contoh saya sebut kalimah. Tadi saya bagi contoh Al-Kitabu. Al-Kitabu bermakna, ada makna sebab dia kalimah. Al-Kitabu, buku. Buku ini ataupun buku itu. Bila saya sebut buku, jelas tak? Jelas. Jelas. Itu adalah satu kalimah daripada kalimah yang berjuta-juta yang disebut kalimah dalam bentuk isim. Kata nama. Kemudian saya sebut satu kalimah dalam bentuk fi'il. Saya sebut contoh kita sedang belajar kan. Saya sebut nadrusu. Nadrusu adalah kalimah fi'il yang sangat jelas. Bila saya sebut nadrusu memberi maksud kami sedang belajar. Jadi kalimah itu jelas atau tidak? Jelas. Nah, itulah beza kalimah dengan huruf. Okey, pada faham? Faham. Sebut bahasa Arab, fahim tu. Fahim tu. Kalau Fahim ramai, tu. fahimna. Fahimna. Kalau ramai, Boleh tanya sekejap? ya boleh tanya, boleh. Mana saya bila kita sebut majrur ni dia berkaitan dengan kata isim. Betul? Ya Tuan Haji, sangat tepat. Jadi 100% kemudiannya bila kita sebut jar majrur, Ya. maknanya huruf jar yang berkaitan dengan isim yang berbaris bawah. Betul? Sahih. Barakallahu fiik. Sahih. Benar sekali. Walaupun saya belum menerangkan, ya Ustaz Abdul Rahman telah terangkan kepada pelajar-pelajar. Pelajar-pelajar semua jelas? Absah keabsahan. Keabsahan. Alhamdulillah. Barakallah. Ya, betul, tepat sekali. Okey. Jadi jar adalah harf. Ya, jar adalah harf.
Majrur adalah kalimah isim yang mengikuti selepas huruf. Ya. Okay. Majrur adalah kalimah isim yang mengikutinya selepas huruf jar, dan majrur bererti kalau mufrad majrur bil kasrah, kalau musanna majrur bil ya harful lin, kalau jamak muzakkar salim majrur bil ya mad, kalau jamak muannas salim majrur bil kasrah, kalau jamak taksir majrur bil kasrah. Nanti kita akan jumpa semua ni. Ya, insya-Allah. Okey. Sekarang tengok dekat skrin. Kalau besok tu kalau aku anak apa? Ya. Dia makan tak apa. Dan dia masuk. Cakap dengan saya ke dengan siapa? Kawan. Tak. Buat pertama mesti dan boleh dia akan ganti WhatsApp. Okey. Majrur adalah kata isim. Ya. Majrur adalah kata isim. Bila kita sebut kata isim, bila majrur dia tidak terlibat dengan fi'il Fi'il. yang didahului salah satu haraf jar. Maknanya dia tak jadi majrur kecuali sebelumnya ada kalimah yang disebut harfu jar jarin. Ya. Gabungan antara haraf jar, gabungan ya. Haraf jar dan majrur sering disebut jar majrur. Okey, setakat ni jelas atau tidak? Kita belajar. Dengan salah satu huruf. Kita dah belajar, pertama dulu kita belajar apa dia? Sifat mansuf. Ya. Sifat mansuf yang terdiri daripada isim bertemu Isim bertemu isim. yang mempunyai 4 ciri yang sama. Sama. Dan alhamdulillah kita dah belajar mudhaf ilaih yang terdiri daripada isim bertemu isim. Ya. Dan hari ini dengan izin daripada Allah, rahmat daripadanya, kita bertemu dengan satu huruf yang huruf itu dinamakan harfu jarin. Kemudian bertemu dengan kalimah isim, dan kalimah isim itu hanya menjadi satu daripada 4 ya, marfu, mansub, majzum. Dia 3 tinggal 1. Kita akan bila sebut dia bahasa Arab, kita mesti faham marfu, mansub, Apa dia okey tunggu dalam kereta. Janji dapat jalan. majzum. Ya. Okey. Jom. Ada bila sebut aja kita belajar lughatul Tunggu Arabiyah. dalam kereta. Dia mesti ada 4. Dia mesti ada apa? 4. Apa dia? Pertama, marfu'. Kedua, mansub. Ketiga, majrur. Ni yang kita sedang belajar. Yang keempat, insya-Allah kita akan belajar majzum. Dan majzum itu tidak terkait dengan isim. Ya, majzum tidak terkait dengan isim. Dia hanya berlaku pada fi'il. Jadi untuk isim cuma ada 3. Ya. Untuk isim simpan dalam iman kita cuma ya, untuk isim cuma ada 3. Apa dia? Pertama marfu', kedua mansub, ketiga majrur. Itu untuk isim. Dia majzum untuk fi'il nanti kita belajar insya-Allah. Jadi ingat bila ada harfu jarin selepasnya mesti isim, dan isim itu hanya satu saja, hanya ada pada bentuk majrur. Ya, bila ada harfu jarin, kalimah isim itu tidak boleh berlaku marfu', tidak boleh berlaku mansub, tetapi hanya yang dibenarkan dalam kaedah lughatul Arabiyah pada kedudukan majrur. Okey, kita dah belajar lama, bila sebut majrur dah tahu dah ada jawapan. Majrur pecahannya ada berapa? Untuk mufrad majrur dengan kasrah.
Ya, untuk mufrad majrur bil kasrah. Untuk musanna majrur bil ya harfulin. Dan nun mesti kasrah sebab dia akan ikut lepas ya nun kasrah. Untuk jamak muzakkar salim ya harfumat dan Ya, Jumat. diikuti dengan nun fathah. Ya. Dan untuk jamak muannas salim majrur bil kasrah. Dan untuk jamak taksir juga majrur bil kasrah. Tak perlu fikir, jawapan telah berada dalam iman kita. Ya. Untuk disebut dia majrur, yang berbaris bawah itu pada 3 keadaan. Apa dia? Mufrad, jamak muannas salim dan jamak taksir. Untuk dengan huruf ya, iaitu musanna dan juga jamak muzakkar salim. Dah simpan dalam iman, tak payah fikir-fikir lagi. Sebab benda tu dah jadi darah daging orang yang beriman. Ya, bukan dia tengok Quran nak fikir lagi. Bila baca automatically. Ya, automatically dah faham. Kalau Allah sebut dalam Al-Quran jannatain. Ya, jannatain maksudnya ada 2 syurga. Sebab ada huruf ya, huruf lin. Ya, dah tak payah fikir-fikir lagi. Okey, dah jelas. Sekarang kita masuk pembahasan. Minta ulang isim apa selepas ni mesti ada isim majrur lepas tu. Kalau harfu jar, dia hanya boleh terima satu saja. Apa dia? Majrur sahaja. Ya, lepas huruf jar, dia hanya terima satu je. Apa dia? Majrur. Dia tak boleh terima apa? Marfu. Dia tak boleh terima mansub. Okey. Jelas? Jelas. Okey. Okey, yang bertanya tadi faham tak? Yang bertanya tadi, saya tak tahu siapa yang tanya tadi. Faham. Okey, alhamdulillah. Ya, marfu dan mansub. Okey, seterusnya. Pembahasan berikutnya tentang bagaimana sebuah isim baik mufrad, musanna atau jamak. Bila kita sebut jamak ni dah mahir. Jamak terbahagi kepada 3. Ya, bila sebut je jamak dah tahu dah. Dalam iman orang yang beriman terus dia tahu. Jamak muzakkar salim, jamak salim, jamak taksir. Harus berkedudukan majrur. Ya. Bila kita membicarakan tentang ya, bila kita bicara isim terus dalam iman kita. Ya, mufrad, musanna, jamak. Wajib berkedudukan apa? Majrur. Ya, wajib berkedudukan majrur. Okey, isim menjadi majrur apabila berkedudukan sebagai mudhaf ilaih. Okey, jadi yang kasrah ini, yang majrur ini ada berapa wajah? Yang majrur, kalimah isim yang majrur ada berapa wajah? Ada berapa wajah? Yang lepas kita dah belajar 1, yang hari ini belajar lagi 1. Jadi ada berapa wajah? 2 saja. Yang pertama, lepas Mudhafun ilaih. pada kedudukan mudhafun ilaihi. Ya, mudhafun ilaihi. Ya, pada kedudukan, maaf ya, sebab jiran saya India, saya dah cakap dengan dia suruh letak anjing dia kat sebelah tepi rumah, dia tak nak dengar. Apa saya boleh buat? Takkan nak gaduh kot. Saya tahu aja. Ya. Okey. Jadi yang pertama ialah pada kedudukan mudhafun ilaihi. Minggu lepas kita dah belajar. Contoh Baitul Kabiri. Betul kan kita belajar minggu lepas? Kan? Baitul Kabiri. Rumah besar. Baitul Kabiri. Itu Kabiri itu kan pada kedudukan majrur. Kan? Hari ini kita belajar lagi pada kedudukan majrur. Iaitu apabila didahului oleh harfu jar. Ya, jelas tak tu? Jelas.
Yes. Okey, ingat ya, ada berapa kedudukan dalam Quran yang boleh menjadi majrur? Dua. Dua. Majrur yang pada kedudukan majrur ada dua wajah. Ya, yang berkedudukan majrur ada berapa wajah? Biasa disebut ya. Mudaf. Sebab contoh ya, kita ambillah mana-mana kalimah huruf jar daripada ni, nanti kita pergi yang kat sini. Contoh kita ambil anda. Anda ni yang kan? Ya. Macam ni nampak muka mak. Okey. Tolong you guys ya, beri kerjasama. Anda ni huruf jar. Okey, tengok. Lepas huruf jar ni mesti kalimah isim. Ya, mesti kalimah apa? Isim. Isim. Okey, saya ambil satu kalimah isim. Al-maktabi. Okey, ba ni baris mana? Bawah. Baris bawah. Kenapa dia kena baris bawah? Depan ada huruf jar. Sebab dia huruf jar. Ya, sebab dia huruf jar. Kenapa dia kena majrur? Sebab didahului oleh harfu jarin. Ya, sebab didahului oleh harfu jarin. Okey, tadi dia kata mana tadi mufrad, ni mufrad. Okey, ni kalimah mufrad. Ya, jadi dia punya majrur dengan kasrah. Ni dia punya majrur dengan apa? Kasrah. Nanti dia juga majrur dengan kasrah pada kedudukan jamak Muzakkar salim. muannas. Okey, sekarang saya ambil pada kedudukan ini belajar orang pandai tau. Laju. Pada kedudukan jamak muannas Bina. lima. Okey, sekejap. Lima. Tak baris mana? Tak Bawah. baris mana? Baris bawah. Okey, kenapa tak ni baris bawah? Tadi dali huruf jar. Ini huruf jar. Okey, jadi cuba tengok. Ni majrur bil kasrah untuk isim mufrad. Ini juga majrur bil kasrah sebab jamak muannas Salim. okey, satu lagi dia kata majrur iaitu jamak taksir. Okey, maktabi, meja. Maktabi ni meja. Alal maktab artinya di atas meja. Okey, meja siapa tahu jamak dia? Jamak meja. Tina. Alal Matina. Alal maka Maka tibi. maka tibi. Ya, maka tiba. Tibi. Nampak? Ya, merah tak nampak ya? Maka tibi. Nampak. Nampak. Oh, okey. Sekejap lagi saya tukar warna hitam ya. Okey. Nampak? Makatib ni adalah wazan mafa'ili. Ya, wazan mafa'ila. Ini dia boleh baris bawah sebab saya dahulu dengan alal lepas tu ada alif lam. Kalau tak ada alif lam dia tak boleh baris bawah ya. Kalau tak ada alif lam dia tak boleh baris bawah sebab wazan mafa'ila dia tak boleh terima baris bawah, tapi ketika mana ada alif lam dia boleh turun bawah. Yang tu nanti belajar lebih lanjut lah. Ya, jadi saya nak tunjukkan yang boleh baris bawah pada kedudukan jamak taksir. Ya, alal makatibi. Ya, alal makatibi. Nampak? Jadi ketiga-tiga majrur, tolong ingat alal maktabi ini mufrad. Ini mufrad. Ya, ini jamak muannas salim, ini jamak taksir. Ya, ini jamak taksir. Makatib adalah di atas meja. Ya, jamak taksir pada maktab. Ya, jamak taksir kepada maktabun. Ya, ni tak adalah maktabun sebab ni ada ala dan ada alif lam. Ya, ini jamak taksir. Jadi tiga-tiga yang berbaris bawah telah saya jelaskan. Jadi ingat
Yang akan menerima majrur bil kasrah ada 3, iaitu mufrad. Kak Rahimah. Ya. Yang akan menerima kasrah ialah mufrad, jamak muannas salim dan jamak taksir. Okey, yang menerima baris bawah, pertama mufrad, kedua jamak muannas salim, yang ketiga jamak taksir. Buat nota besar-besar, ya, sebab kita tak tahu bila kita dibenarkan Allah untuk. Ya, sebab masa kita ni dah pendek. Sebab usianya muda-muda, sweet 17. So kena ingat betul-betul. Sekali lagi, majrur bil kasrah ada 3. Ya, majrur bil kasrah ada 3 untuk isim mufrad, untuk jamak muannas salim dan untuk jamak taksir. Okey? Jelas? InsyaAllah. InsyaAllah. Ya. Okey, sekarang kita lanjutkan. Isim pun boleh menjadi majrur apabila dimajrurkan oleh haraf jar. Lalu disebut haraf jar terdiri daripada, ini basic dia je lah. Sebenarnya haraf jar ada banyak lagi. Tapi ini pun kalau dah dapat, dah faham, alhamdulillah. Ya, saya ambil dari sebelah kanan. Ya, kita belajar bahasa Arab gunakan dari sebelah kanan. Amin. Ka. Ka ni nampak kaf yang berbaris fathah. Kaf yang berbaris atas kita sebut ka. Ka ni satu huruf dan dia disebut harfu jarrin. Dan ka ini ada makna. Apa maksudnya? Ka memberi maksud seperti. Sebab itu haraf terbahagi 2. Iaitu pertama haraf hijaiyah biduni harkat yang tidak berbaris. Itu kita sebut huruf hijaiyah dan tidak diberi makna. Tapi apabila satu huruf hijaiyah diberikan baris, tapi bukan semua huruf hijaiyah satu huruf ada makna. Ya, ada huruf-huruf yang tertentu. Di antaranya ialah huruf kaf yang berbaris atas ka. Ya, ini disebut dalam golongan kategori harfu jarrin. Kerana dia ada makna. Bila dia ada makna, ada nama hurufnya. Huruf apa? Harfu. Huruf ini adalah harfu jarrin. Nanti kita akan belajar lagi harfu atfin. Nanti kita akan belajar lagi di antaranya harfu macam-macam lah. Nanti Huruf domer boleh. InsyaAllah. Ya. Jadi seperti. Yang kedua, kita tengok lam. Ya, kalau huruf lam tidak ada makna, ada makna di sisi Allah, tapi untuk kita sekadar sebut lam sajalah. Tapi bila huruf lam ini diletakkan baris kasrah, baris bawah, maka lam ini adalah disebut li, dan di ini adalah kategori harfu jarrin. Ya, li ada banyak makna. Ya, bukan setakat untuk. Li juga memberi maksud bagi. Li juga memberi maksud kerana. Li juga memberi maksud milik. Ya, milik. Milik tahu milik? Jadi tengok bentuk ayat baru kita boleh sesuaikan dengan makna. Li boleh memberi maksud. Contoh kita sebut lillahi ta'ala. Ya, kita lillahi ta'ala kerana Allah, kan? Ya, li juga memberi maksud untuk. Li juga memberi maksud bagi. Li juga memberi maksud milik. Ya, milik, kepunyaan. Okey? Azan. Ya saya. La tu harfu jar juga ke? Sama. Lam yang baris atas juga. Ya. Okey. Okey, sama. Tapi tengok kenapa dia letak la, kenapa dia letak li. Tengok pada bentuk ayat. Ya. Okey. Kemudian rubba. Ya, rubba ini 3 huruf. Ya, ini 3 huruf. Rubba. Ya, yang memberi maksud banyak. Ya. Rubba artinya banyak. Ya, banyak. Di sini letakkan banyak. Ya, banyak. Okey. Kemudian ala. Ya, ala. Ala memberi maksud atas, di atas, ke atas. Okey. Fi memberi maksud dalam,
di dalam, ke dalam. B, memberi maksud dengan ataupun bersama. Dengan ataupun bersama. Dan bila kita rujuk kepada Allah, billah bukan memberi maksud dengan Allah. Bukan memberi maksud bersama Allah. Kalau kita jumpa dalam Quran, billah memberi maksud kepada. Ya, memberi maksud billah kepada Allah. Ya, dan B ni juga boleh memberi maksud kepada. Min, ya, boleh memberi maksud dari, daripada. Ya, dari ataupun daripada. Ila, ya, ila boleh memberi arti ke, ya, ila boleh memberi maksud ke, ila aina anti, ke mana kamu, ya, ila aina anti, kamu dari mana. Okey, ke. Okey, ataupun kepada. Ya, ilallah, kepada Allah. Ya, ila boleh kalau kita sebut ilal madrasah. Ya, ilal madrasah, ke sekolah. Ya, ilal madrasah, ke sekolah. Kalau kepada ilallah, kepada Allah, bukan ke Allah. Jadi bentuk ayat mesti jelas. Kalau kita kata ilal madrasah memberi maksud ke sekolah, ilal masjid ke masjid. Tapi bila kita sebut ilallah memberi maksud kepada Allah, bukan ke Allah. An memberi maksud tentang, terhadap, ataupun daripada, atau juga dari. Ya, jadi kita akan gunakan kalimah ini bila bersesuaian dalam bentuk ayat. Ya, kita boleh guna kalimah angka, terhadap kamu. Kita juga boleh guna kalimah minka. Ya, minka, daripada kamu. Jadi tengok bentuk ayat. Sebab kan nampak di sini kata dari. Kita boleh guna kalimah angka. Ya, angka dari kamu. Dan kita juga boleh guna kalimah minka, daripada kamu. Tapi bila nak guna an atau min dalam bentuk ayat. Sekarang kita tak belajar dalam bentuk ayat, saya biarkan dulu. Bila kita buat ayat ataupun kita tengok ayat Al-Quran, baru jelas. Sekarang kita tak pergi rujuk Quran, sekadar memahami makna saja. Ya, okey, insya-Allah. Kemudian tengok. Setiap isim yang didahului harfu jar, ia wajib majrur. Wajib apa? Majrur. Ya, tak boleh menerima mansub, tidak boleh menerima marfu. Dia boleh terima apa saja? Wajib. Mansub, ya. Mansub majrur. Itu saja yang dia boleh terima. Dia tidak boleh terima selain daripada majrur. Bila isim mufrad, majrurnya kasrah ni. Ya. Majrurnya dengan apa? Kasrah. Bila isim mufrad ni, nampak bila, saya besarkan kecil sangat. Ya. Ini tadi. Mana dia? Bila ni. Bila isim mufrad, mufrad artinya bilangan satu. Majrurnya dengan kasrah. Ni yang disebut majrur bil kasrah ni. Baris bawah. Kenapa al-maktabi ni ni baris bawah? Sebab dia isim mufrad. Ya, sebab dia isim mufrad yang didahului oleh harfu jar. Okey, jelas? Gariskan dan buat contoh kat tepi buku tu. Kemudian sedangkan untuk musanna dan jamak muzakkar salim, majrurnya dengan ya dan nun. Ya, ya dan nun.
Saya tinggalkan ni, nanti saya buat contoh. Kemudian, ini pula ganggu. Kemudian, untuk jamak muannas salim dan jamak taksir, majrurnya dengan kasrah atau tanwin kasrah. Okey, sekarang dia kata jamak muannas salim ni. Untuk jamak muannas salim. Okey. Ada ini harfu jar al-muslimati. Ada alif ta di hujung kalimah. Alif ta ini merujuk kepada jamak muannas salim. Okey, kenapa ta ni baris bawah? Kenapa ta ni baris bawah? Sebab Didahului dengan huruf ya. kedudukan al-muslimati ini adalah majrur. Kedudukan dia adalah jamak muannas salim. Jadi dia kasrah bil dia berbaris bawah ni, ya, majrur bil kasrah kerana didahului oleh harfu jarrin. Mana dia harfu jarrinnya? Iaitu Ala. ya. Jadi setiap kalimah yang sebelumnya ada huruf jar pada kedudukan jamak Muannas salim. dah siap tu. Mana bantu dah siap? Di mesej. Okey. Dia majrur dengan apa? Kasrah. Okey, jadi jamak muannas salim majrur bil kasrah, bukan majrur bil ya. Okey, ingat? Ya. Jadi saya dah buat contoh. Alal muslimati. Ke atas para muslimah. Okey. Dan yang terakhir ialah jamak taksir. Ni apa ni nampak ni? Jamak taksir. Okey, ini salah satu daripada contoh jamak taksir. Ya, daripada kalimah maktab, bila jamak dia guna jamak taksir iaitu makatib. Jadi ini saya letakkan majrur bil kasrah sebab dia ada alif lam. Ada alif lam. Jadi majrur bil kasrah pada kedudukan jamak taksir yang didahului oleh harfu jarrin iaitu ala. Jadi ada 3 wajah yang menerima kasrah, iaitu pertama isim mufrad, kedua jamak muannas salim, ketiga jamak taksir. Jadi bukan semestinya ala apa-apa saja huruf jar, ya, tak kira mana-mana salah satu daripada huruf jar, ya, dia akan majrur bil kasrah untuk isim mufrad, jamak muannas salim dan jamak taksir. Jelas ke? Jelas. Jelas, alhamdulillah. Mana dia rapi ya. Okey. Kemudian dengan ya nun. Ya, dengan ya nun. Ya nun ini dia hanya berlaku pada pada kedudukan musanna. Untuk kalimah muzakkar atau muannas, kedua-duanya menggunakan ya huruf lin. Kedua-duanya menggunakan ya huruf lin. Ya. Saya cuba padam ni, cari delete tak cukup pula. Mana dia delete ni? Betul. Ada tak delete? Semua. Ada delete tak? Okay, tak ada. Dia apa? Nah. Okey, nampak tak kalau saya pakai warna hitam? Nampak. Mana lebih jelas? Hitam. Hitam. Nampak.
Tapi okey, baik, saya guna hitam ya. Bila dia Hitam kata juga. musanna, dia majrur dengan apa? Majrur juga. Musanna Dengan ya. kedudukan Majrur majrur. dengan kasrah. Ya, pada kedudukan majrurun. Dia majrur dengan apa? Ya. Dia majrur dengan ya apa? Tulis ya ada tanda sukun di atas. Yang disebut ya huruf apa Ya. ni? Ya. Ya harfu Ya. ya harfu lin. Huruf lin lah. Ya huruf lin ada tanda sukun di atas. Okey, tadi kita dah sebut dalam kita sebut maktabu tadi kan? Maktabu kan? Jadi kalau kita nak tulis majrur di dua buah meja yang didahului oleh huruf jar. Ya. Sekarang saya guna huruf jar yang lain. Supaya jangan ingat huruf jar tuala je. Ya, fi al maktabai ni. Ya, fil maktaba ada satu lagi yang tertinggal. Ria. Ria ni ya, tertinggal dia. Ya, nun. Nampak ke? Tak nampak je. Saya padam dulu ya, saya padam. Tak comel. Apa jelas. Ini harfu apa? Fil harfu Alam. jar. Sekarang kita nak buat apa? Musanna. Apa maksud Ya. musanna? Dua. Sana. Dua apa? Dua buah Dua. fil gelaknya. Dua meja. Tabai ni. Maktabai ni. Okey, dia kata yang Maktabai. huruf ni yang huruf lin. Ya, fil Ya. maktabai. Kalau huruf lin sebelumnya mesti baris atas. Lepas tu nun ni mesti kasrah. Ya, fil maktabai ni. Ya. Jadi ini dalam bentuk muzakkar. Ini meja ni muzakkar. Jadi dia guna ya huruf lin. Jadi tetap dengan ya huruf lin. Sekarang saya nak buat dalam bentuk muannas. Tetap guna ya huruf lin. So ini boleh ke? Fil muslimatai ni. Muslimatai ni. Ya. Fil muslimatai ni. Ya. Di dalam orang muslimat lah, dua orang perempuan. Tapi kalimah fil muslimatai ni di dalam dua orang muslimat tu bolehlah. Ya. Jadi saya nak guna kalimah huruf jar yang lain. Saya nak guna ka. Kal muslimatai ni. Guna ka. Nampak lebih cantik. Kas seperti. Kal. Okey, kal. Tapi ka ni selalu dia tak duduk macam ni tau, dia sambung. Dia sambung ya, dia tak boleh duduk seorang-seorang. Ya, dia tak boleh duduk seorang-seorang, dia kena sambung. Jadi saya sambungkan. Jadi dia kena sambung macam ni. Ambil ka. Ya, dia jadi macam ni nanti. Ka. Jadi macam ni. Dia hilangkan alif hamzah wa wasal. Kal muslimatai ni. Ni kaf dari atas. Boleh nampak ke tak nampak? Boleh. Boleh. Kan nak buat lagi semula. Buat lebih cantik. Nanti tak faham pula. Dia tulis lawa-lawa. Pakai pen ini bukannya senang. Dia susah. Senang lagi pakai marker pen. Kal muslimatai ni.
Ya, muslimatai. Ini mesti ya huruf lin. Ini. Okey, jadi ini dalam bentuk ini muannas, ini muzakkar. Jadi saya nak bagi contoh kedua-dua sama ada muzakkar atau muannas dia sama menggunakan ya huruf lin yang oleh nun kasrah. Okey, fil maktabaini iaitu di dalam dua buah meja. Kal muslimataini ya seperti dua orang muslimat. Orang perempuan yang beriman. Macam itulah. Okey, jadi mana huruf jarnya? Yang pertama fi. Yang kedua ka. Okey? Faham ke tak ni? Ada tak yang tak faham? Ada tak yang tak jelas? Jangan fikir orang. Kita fikir diri kita sendiri yang nak bertemu dengan Allah dalam keadaan kita nak faham baca Quran. Okey, yang ikut ni faham semua ke? Ada tak yang tak jelas? Boleh tanya. Ada tak yang tak jelas? Tolong tanya. Ke semua benar-benar faham? Saya sangat faham. Faham. Okay, yang lain? Semua sangat faham ke? Faham. Faham. Ustazah, Ya saya. nak tanya, fil maktabaini itu musanna kan? Ya. Ah, Tanda musananya ni pada yang huruf lin ni. yang huruf lin yang apa muzakkar salim pun yang huruf lin. Jadi kita nak kenal dia macam mana? Okey. Jamak muzakkar salim bukan yang huruf lin sayang. Belum buat Umat. lagi. Umat. Ya. Belum buat lagi. Ini baru untuk bilangan 2. Oh, Ya. itu bilangan 2. Ini untuk bilangan 2. Jadi buat dulu satu-satu. Ya, buat dulu satu-satu. Ini untuk apa? Sebab tu saya tulis musanna. Mesti majrur sebab Musanna. dia oleh huruf jar. Dan saya letakkan ya yang bertanda di atasnya sukun. Dan saya tulis harful lin. Sebab ya ni disebut ya huruf lin. Sekejap lagi jamak muzakkar salim baru kita pergi ya huruf mad. Okey? Okey. Terima kasih. Okey, yang lain? Yang lain? InsyaAllah. Boleh semua yang lain? InsyaAllah. Yang lain syukur pada Allah saya dah faham. Okey, boleh semua. Alhamdulillah Allah dah bagi saya ilmu. Okey, saya padami kalau betul-betul faham. Untuk musanna sama ada muzakkar atau muannas dia menggunakan ya harfulin diikuti nun kasrah. Adakah sangat jelas? Jelas. Sangat jelas. Syukur pada Allah. Apa tanda syukur? Lepas ni beramal tak dengan ayat Quran? Amal. InsyaAllah. Amin, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua kembali kepada Allah dalam redha Allah Subhanahu wa taala. Muzakkar salim pun dengan huruf ya ada kata. Kan? Betul, sangat betul. Okey, sekarang kita pergi jam'ul muzakkar salim. Ya, kita pergi kepada apa dia? Jam'ul muzakkar salim. Okey, kita pergi kepada jamak. Ustazah nak tanya lagi. Ya. Tanyalah. Apa ni yang tadi musanna tadi? Ya. Apa ni ya huruf din kan? Dia mesti diikuti dengan nun baris bawah, nun kasrah ya. Ya, wajib. Tulis itu wajib. Wajib ya. Wajib. Gandingan dia kalau untuk musanna ya huruf din nun kasrah itu wajib. Okey, terima kasih saja. Sama-sama. Okey, seterusnya kita masuk pada jamak ya. Berkesan. Kita pergi kepada jamak. Okay. Kita pergi kepada jamak al-muzakkar as-salim. Ni titik. Giginya ada 3 ya. Sini giginya 3 tau. Alif, lam tak comel. Susah pakai pen digital ni. Bismillah nak kena.
Recording tak habis-habis. Okay, ni jamak al-muzakkar as-salim. Okey, jamak muzakkar salim ni hanya satu saja. Ya, hanya satu je. Okay, dia menggunakan ya huruf mad. Dia guna ya huruf apa? Ya huruf mad. Okey, sekarang tengok jamak muzakkar salim dia guna ya. Dia guna ya, tapi jangan letak sukun atasnya. Jangan letak sukun. Ya huruf apa? Mad. Ya huruf mad. Ya huruf mad. Kita bila sebut huruf yang huruf mad sebelumnya dah gambar dah. Ya huruf mad sebelumnya baris mana? Sebelumnya baris mana? Dari Bawah. Kalau Baris ya bawah. huruf lin dah tergambar. Sebelum ya huruf lin baris mana? Bawah. Lin pun baris bawah. Ini baris atas. 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 Satu atas, satu bawah itu keadilan Allah. Itu keadilan Allah. Ya. Ya huruf lin baris atas. Ya huruf mad baris bawah. Lin ni Baris kan, bawah. kan? Lin tu lembut. Mad tu memanjang. Okey. Kita sambung. Okay, sekarang kita buat contoh untuk jamak muzakkar salim. Kita guna kalimah min pula. Salim. Minal mus apa? Ya. Ya. Muslimin. Mina. Mina. Nampak? Sekarang nampak tak nunnya baris mana? Tas. Ya-nya ada tanda tak? Ada. Sebelumnya baris mana? Bawah. Baris bawah. Yang itulah tadi saya cakap tu. Nak bezakannya antara musanna dengan jamak. Kalau musanna dia guna ya. Ya lin. Tiga ni tengok. Mat. Okey. Sebelumnya baris bawah. Ya-nya ya huruf mad. Nunnya fathah. Fathah. Jadi ini beza antara musanna dan jamak. Dia guna Jamak. ya juga tapi ya huruf Mat. baik ini bilangannya banyak. Bilangannya ramai. Kasir. Bilangannya apa? Kasir. Mana kasir? Lebih daripada 3. Kasir punya ramai. 3 dan ke atas. Ramai. Ya, minal muslimin. Daripada orang-orang Islam. Daripada orang-orang Islam. Okey. Jadi untuk yang huruf mad hanya satu saja. Iaitu pada kedudukan jamak muzakkar salim yang didahului oleh harfu jar. Mana harfu jarnya? Min. Okay, min. Ni saya tulis mina ni apa pasal? Final. Nak wasal kepada Wasal. yang berikutnya yang didahului oleh alif hamzatul wasli. Okey? Okey, bila ada alif hamzah wasal, ni alif hamzah wasal dia. Ya, maka hendaklah nun tu dibariskan. Okey, boleh ke? Boleh. Boleh. Sonang aja. Habis. Dah beda. Okey, dah beda. Senang aja. Sama. Sempurna dah dia kata. Ya. Ya. Okey. Alhamdulillah. Siapa yang ajar? Allah Allah. Ta'ala. Syukurlah kepada Allah yang maha menyayangi hamba-hambanya yang senantiasa diletakkan di dadanya terpancar dengan Al-Quran. Okey. Aku pula itulah. Okey. Jadi kita sampai mana? Dah habis. Habis ke? Okey, sekarang dia buat ni. Tadi dah baca ni, ini pun dah baca. Sekarang kita tengok contoh isim mufrad. Contoh, ada huruf jar, lepas tu dia jumpa kalimah isim majrur dalam bentuk mufrad. Minal masjidi. Min ni huruf jar. Asalnya min. Ni berbaris atas kerana nak wasal dengan Wasal. alif lam.
Okey, kenapa letak baris atas? Dia bukan suka-suka je. Kejap dia nak letak atas, kejap di bawah. Kita tengok min ni baris bawah kan. Maka bila sukun yang huruf nun ni sukun, letakkan dia baris atas. Kalau sebelumnya baris bawah, kita letak baris atas. Okey, jadi punya minal masjidi. Ya, daripada masjid. Ya, daripada masjid. Masjid. Minal masjidi. Ya, ana minal masjid. Saya daripada masjid. Ya, nahnu minal madrasah. Kami daripada sekolah. Ya. Okey. Jadi masjid ini adalah majrur bil kasrah. Kenapa? Sebab isim mufrad yang didahului oleh harfu jar. Harfu jarnya min. Betul. Faham betul tak ni? Betul-betul faham tak? Min. Betul-betul faham tak? InsyaAllah. Jadi min ni huruf jar. Lepas huruf jar mesti kalimah isim. Mana kalimah isimnya? Ada tanda. Tanda Alif lam. lam. Okey, yang kedua tanda isimnya ialah majrur. Kerana majrur ini hanya ada pada kedudukan isim. PL tak terima baris bawah. Ya, PL tak boleh terima baris bawah. Yang terima kasrah baris bawah majrur ini hanya kalimah isim. Min harfu jar, al-masjidi isim ma'rifah, majrur bil kasrah, li'annahu ismu mufrad. Boleh? Kerana ianya isim mufrad. Isim mufrad. Terusnya, perhatikan pula. Dia suruh perhatikan pula. Ya. Dia suruh perhatikan apa ni? Ya, jadi fil baiti. Ini tak ada apa-apa. Perhatikan pula contoh berikut ini. Tengok apa dia tulis? Ya jelisu. Ni fi'il apa ni? Ya jelisu. Mudhari'. Okey, mana kenal ya jelisu ini fi'il mudhari'? Ada huruf mudhara'ah. Mana huruf mudhara'ah? Ya. Ya. Okey, ya ini untuk dhamir apa? Wa. Okay, ya ni disebut harfu mudhara'ah. Nampak? Ya ni disebut harfu mudhara'ah. Ya, kerana dia adalah fi'il mudhari'. Jadi mudhara'ah ada 4 iaitu anaitu. Ya adalah dhamir bagi huwa. Huwa bermakna dia seorang lelaki sedang duduk. Ya jelisu berarti dia sedang duduk. Yang dia itu mesti duduk kepada muzakkar, mufrad muzakkar. Ya, jadi dia sedang duduk. Dia duduk kat mana? Fi harfu jarrin. Fi ni apa dia? Fi jar. Lepas huruf jar mesti kalimah isim. Ada tanda isim tak kalimah al-baiti ni? Ada. Mana tanda kalimah isim? Alif lam. Alif lam. Lam takasrah. Kasrah ya. Takasrah inilah yang merujuk kepada kalimah isim majrur. Okey. Lepas fi mesti isim. Tengok ni ada alif lam, kalimah isim ma'rifah. Kemudian setiap kalimah yang didahului oleh harfu jar mesti majrur. Sekarang majrur bil kasrah. Limaza majrur bil kasrah? Kerana isim mufrad. Kerana isim apa? Isim mufrad. Faham tak saya ajar satu-satu tu? Ya. InsyaAllah faham Ustazah. Okey. Jadi ia jelisu, dia sedang duduk di dalam rumah. Ya, ia jelisu, dia sedang duduk di dalam rumah. Atau tak nak sebut di dalam rumah, dia duduk di rumah. Kita tanya, mana abang? Lepas tu anak kita pun jawab, ya jelisu fil bait. Dia duduk di rumah. Dia duduk di rumah. Maknanya dia tak keluar lah tu. Ya, kalau kita tanya, patutnya adik dia datang dengan abang. Kita pun tanya, mana abang? Dia pun jawab, ya jelisu fil bait. Maksudnya abang di rumah. Okey. Kalau kita tanya dengan anak kita, aina
akhuka. Jadi kita tanya mana abang kamu? Dia pun jawab, yajlisu fil bait. Dia duduk rumah. Dia duduk di rumah, maknanya dia tak ikut. Tu. Jadi yang kita nak belajar hari ni apa dia? Fi harfu jar al-bait majrur bil kasrah kerana isim mufrad. Okey. Kalau kita nak letak nama boleh tak lepas yajlisu ni letak nama? Jadikan dia isim zahir. Boleh ke tak? Boleh. Kita nak Zahir. letak nama lelaki ke nama perempuan? Aki. Okey, nama siapa lelaki gerangan yang kita nak nama? Amran. Amran. Ya, Amran. Ya, saya suka nama Muhammad sebab Muhammad tu namanya terpuji. Terpuji. Itu alat template dia. Okey. Kita buat yajlisu. Ni ya, yajlisu Muhammadun. Muhammadun. Kak Ma, betul kan Kak Ma? Muhammadun. Yajlisu Muhammadun. Kita sambunglah. Fil baiti. Fil bait. Baiti. Fil baiti. Jadi sekarang ni Muhammadun jadi apa? Fi'il. Fa'il. 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 Ini Fa'il. fi'il. Ini fi'il mudhari. Sifat Ini fi'il mudhari ma'dum. mudhari. Muhammadun fa'il sebab marfu' bi dhamma. Dhamma. Fi harfu jar. Ya, fi harfu jarin. Ya. Harfu jarin al-bait majrur. Majrur. Majrur bil kasrah. Limaza majrur bil kasrah? Kerana isim mufrad. Okey, li'annahu ismu mufrad. Okey, boleh. Ya, dah jadi ayat. Yajlisu Muhammadun fil bait. Ni jumlah apa ni? Ismiyah. Ni. Fi'liyah. Apa ni? Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi'liyah. Kalau jumlah Kak Mah. Betulkan tu. Ini jumlah apa? Betul. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah terdiri daripada apa? Dia dilalui dengan fi'il. Fa'il. Fi'il. Fi'il dan fa'il. Okay. Jumlah ini kita lanjutkan lagi secara terperinci. Jumlah fi'liyah Fi'il, fa'il. terdiri daripada fi'il. Ni fi'il dia apa? Jumlah fi'liyah mesti ada dua perkara yang sangat penting. Bila kita sebut jumlah fi'liyah mesti ada dua perkara yang sangat penting. Pertama, Ada fa'il, ada ada fi'il. 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 Okey, siapa fi'ilnya? Yajli. Isu. Yajlis. Yajlisu. Okey, mana dia punya fa'il? Muhammadun. Muhammadun. Mesti ada fa'il. Fa'ilnya ialah Muhammad. Muhammad. Okey, sekarang saya lanjutkan lagi. Lagi. Setiap fa'il isim zahir mesti apa? Marfu. 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 Ya, marfu macam ni. Marfu'un. Marfu. Jangan mampu. Marfu. Jadi setiap fa'il wajib marfu. Di sini marfu dengan dhamma sebab isim mufrad. Ya, sebab isim Mufrad. okey, faham tak? Siapa tak faham saya sebut ni? Ya, saya ambil daripada kalimah yajlisu Muhammadun fil bait. Artinya Muhammad sedang duduk di rumah. Ya, Muhammad duduk di rumah. Tak payah sebut sedang duduk. Memang dah tahu fi'il mudhari' pun kan. Muhammad duduk di rumah. Muhammad duduk di rumah. Ya, kalau sebut sedang tu boleh juga. Tapi dah memang pandai, tu dia jelas dalam bahasa Malaysia yang sangat jelas. Muhammad duduk di rumah. Maknanya dia bukan duduk di sekolah.
bukan duduk di hospital. Nauzubillah min dzalik. Jadi lepas tu kita belajar pula i'rab satu persatu. Ya. Yajlisu ini fi'il mudhari' marfu' bi dhammah. Muhammadun fa'il marfu' Fa'il. Marfu. kepada depan. Kenapa marfu' bi dhammah di sini? Pertama dia Mufrad. jadi fa'il. Kedua dia marfu' bi dhammah sebab dia isim mufrad. Okey, fi harfu jarri. Ya. Dapat al-bait majrur. Majrur bil Kenapa majrur bil kasrah? Ya anahu ismu mufrad. Kerana Li'anna bilangan satu. satu. Okey, dapat tengok. Ni, tengok yang di bawah ni pula. Ya. Ini dah faham, kita tengok contoh yang kedua. Kita tengok contoh yang kedua. Okey, al-mislu as-sani. Contoh yang kedua. Isim musanna. Ya, musanna artinya bilangan dua. Min harfu jarrin. Ya. Al-masjidaini. Ingat tadi baru kita buat. Kalau majrur untuk musanna mesti dengan Ya ya Robli. ikuti baru je kita Nun kasrah. kan. Aduh. Ya. Okey, nampak? Ni min harfu jarrin, ni majrur bil ya. Majrur bil ya, ya harfu li. Kemudian nun mesti Nun kasrah. ma- Lalu min harfu jar al-masjidaini kalimah isim majrur bil ya. Majrur bil ya. Limadha majrur bil ya? Li'annahu musan Isim musanna. ya. Minal masjidaini daripada dua buah masjid. Daripada dua buah masjid. Jadi mana harfu jar? Min. Majrur dengan ya. Ya nun. Isim musan. Ya betul. Okey, seterusnya. Bil muslimaini. Ini bukan, ini jamak. Ini jamak. Alim. Ya, bil muslimina. Kalau tiga orang, bil muslimaini. Kalau ramai, bil muslimin. Okey, mana huruf jar? B. Bi. I. Ya, mana dia tanda isim? Alif lam. Alif lam. Okey, alif lam ni tanda isim. Mana tanda majrur? Ya. Ya nun. Okey, yang itu boleh ya kumat yang bersambung dengan nun. Nun. Jadi kita kena jelaskan. Biar harfu jar. Ya, lepas harfu jar mesti isim. Mana tanda isim? Alif lam. Ya, alif lam ma'rifah. Mana tanda majrur? Ya harfu Ya mar. Ya bi. nun fathah. Bil muslimina bersama kaum muslimin atau dengan kaum muslimin atau dengan orang-orang Islam atau bersama orang-orang Islam. Okey. Kemudian li. Li juga huruf jar. Jadi kita dah belajar li memberi maksud untuk, bagi, Untuk kerana, milik. Ikut ayat. Ya, lil muslimati. Ini nampak ni majrur bil kasrah pada kedudukan jamak muannas salim. Ba'da al-muslimati, ya, sebelumnya ada harfu jar. Mana harfu jarnya? Li. harfu jar. Li harfu jar Li. yang bersambung dengan al-muslimati. Bila li dia kena sambung. Ya, disambung macam ni. Jadi yang tak nampak apa? Alif hamzah wasal. Alif Mana lam. ni? Bila dia bertemu dengan lam, maka dia keluarkan huruf, dia keluarkan alif hamzah wasal. Dia jadi bunyi lil. Ya, jadi alif hamzah wasal dah tak ada, dah dihazab. Ya, telah dihazab. Lil muslimat. Ya, lil muslimati. Ya, untuk orang-orang perempuan. Untuk siapa? Untuk ataupun bagi ataupun milik. Nampak tu? Suka hati awak lah. Awak nak terjemah apa? Nak sebut untuk orang perempuan, silakan. Untuk bagi orang-orang perempuan, silakan. Milik orang-orang perempuan, silakan. Ya? Boleh? Kerana orang-orang perempuan, silakan.
Ini saja. Lepas tu letaklah ayat yang bersambung yang menjelaskan apa-apa yang awak nak sebut tadi. Okey. Kemudian jamak taksir. Ya, jamak taksir tengok ila. Ila harfu jarrin. Al-auladi jamak taksir. Ya, al-aulad jamak taksir daripada kalimah mufradnya walad. Ya, waladun. Walad. Ya, waladun seorang anak lelaki atau seorang budak lelaki. Ya, bila dia tidak ada jamak muannas salim, dia guna jamak taksir. Ilal aulad. Ilal aulad artinya kepada anak-anak ya lelaki atau kepada budak-budak lelaki. Jadi setakat pengajian kita hari ini, mudah-mudahan Allah beri peluang dan ruang untuk kita berada di dalam majlis ilmu di masa-masa yang akan datang. Jadi beramallah dengan ayat suci Al-Quran, benar-benar mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada pagi ini benar-benar mendapat redha daripada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa bil haqqi wa tawasaw. wa tawasaw. Allahumma faqihna fi